Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nu'man Bashir bin Ali, pemegang nombor matrik 1210021. Pada hari ini kami ingin menyampaikan sebuah perbincangan tentang manuskrip yang diberi nama Sayrus Sakilin ilal Ibadah Rabbil Alamin. Kitab ini mengandungi 139 folios yang telah ditulis oleh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana mengambil ringkasan terjemahan Melayu daripada kitab penulisan Arab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Menurut catatan, ia telah ditulis pada tahun 1194 Hijriah yang bersamaan dengan 1780 Masehi sehingga 1203 Hijriah yang bersamaan dengan 1789 Masehi, yang mana ia mengambil masa selama 10 tahun penulisannya. Kitab ini bukanlah salah satu penulisan beliau, ada juga kitab lain seperti kitab Tauhid. Manuskrip ini membicarakan tentang agama, antaranya kecelakaan kasih akan kemegahan, menyatakan kecelakaan riak dan menyatakan kecelakaan kabir dan ujub. Antara penyakit hati iaitu penyakit ujub dan riak, yang mana riak itu diberi menjadi dua bahagian, iaitu riak jali dan riak khafi. Dan ubat untuknya ada dua. Yang pertama, setengahnya dengan menghilangkan akan sebab jadi riak, yang mana ia terdapat dalam hatinya, iaitu 3 perkara. Yang satu, suka akan dipuji oleh manusia. 2, benci akan dicela oleh manusia. 3, tamak, iaitu lupa akan sesuatu yang ia miliki. Dan terdapat satu lagi nasihat yang bermaksud, ketika engkau ingin berbuat ibadah, ibaratkanlah manusia sekelilingmu seperti binatang ataupun kanak-kanak yang kecil, atau seperti orang mati, sama ada di hadapanmu atau di belakangmu. Dan setengah lagi daripada ubat riak, hendaklah engkau tutup akan riak itu dan jangan engkau suka akan riak itu. Jadikanlah ibadatmu itu semata-mata kerana Allah dan suka akan diberikan taufik darinya. Allah yang memberi manfaat dan dia jugalah yang memberi mudarat, dan lupa akan tamakmu itu semata-mata hanya untuk Allah. Apabila engkau syahwat seperti demikian, niscaya hilang riakmu, insya-Allah. Minar riya tarkul amal khaufan minar riya wa amal li ajli nas fa huwa syirkun bal yanbaghi an ya'mal wa yahlis. Artinya, setengah daripada riya iaitu meninggalkan amal kerana takut riya. Adapun berbuat amal kerana manusia dinamakan sebagai syirik yang khafi. Tetapi seyogianya bahawa diperbuatan akan amal itu dan diikhlaskan akan dia dan ditolakkan akan riya. Ada juga amal yang perlu berinteraksi dengan makhluk seperti menjadi qadi, guru dan raja. Maka apabila pekerjaan yang demikian itu tiada ada ikhlas dan tiada amal, maka wajib atasnya meninggalkan yang demikian, kerana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man wala ashrata illa jaa yaumil qiyamah yadahu maghlulatun ila unukihi wa la yufakkiha illa adluhu wa fi riwayatin aslaquhu adluhu wa awthaqahu jarahu." Artinya, tiada daripada orang yang menjadi penghulu yang memerintah di dalam 10 orang melainkan datang ia di hari kiamat. Tangannya itu terbelenggu pada batang lehernya dan tiada yang melepaskan akan dia itu adilnya. Dan pada satu riwayat, melepaskan akan dia itu oleh adilnya dan mengikut akan dua itu oleh zalimnya. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu anhu, maka seyogianya bagi orang yang berakal itu lari daripada yang demikian itu, kerana di dalamnya itu sangat ditakuti, kerana yang demikian itu barangkali membawa kepada sifat dari sifat kejahatan. Akan tetapi, ketika seorang itu lepas daripadanya sifat-sifat kejahatan dan terdapat keadilan di dalam mendirikan hukum syarak, maka harus baginya menjadi qadi, raja atau penghulu, ataupun mendirikan ras, kerana pahalanya itu amat besar. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, "Liyaumin minal ayyam adil khairun mimma ibadatul rajul wahdahu 60 aman." Artinya, sungguhnya sehari daripada raja yang adil itu terlebih baginya daripada berbuat amal ibadah seorang lelaki padahal sendirinya 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Azimah binti Azhar, nombor matrik 1213267. Seterusnya, mari kita menganalisis daripada R86 hingga V90. Berdasarkan analisis daripada R86 hingga V90, terdapat beberapa hadis yang dikemukakan. Yang pertama adalah mengenai celaan terhadap orang yang bersikap takabur dan angkuh. Maka, berdasarkan hadis tersebut, orang yang bersikap angkuh ini pada hari kiamat dalam keadaan Allah akan murka kepadanya. Seterusnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah tidak akan memaafkan hambanya yang bersifat angkuh, melainkan ia merendahkan dirinya kepada Allah.
Seterusnya, sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud kemuliaan itu adalah takwa, kemuliaan itu adalah tawaduk dan keyakinan itu adalah kecukupan. Jadi, dapat kita fahami di sini adalah yang pertama, orang yang melazimi dirinya daripada perkara-perkara yang sia-sia. Yang kedua ialah permulaan daripada ibadah dan kepada tawakal kepada Allah serta berpegang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaduk iaitu merendahkan diri kepada Allah dan akhirnya adalah menghadap kepada dunia. Terusnya, Imam Al-Ghazali pernah berkata, iaitu berhimpunlah segala perangai dan sifat orang yang tawaduk, iaitu orang yang merendahkan diri, diambil daripada kelakuan Nabi SAW itu sendiri, para sahabat baginda dan para tabi'in yang soleh-soleh. Jadi, mereka belajar untuk mengetahui semua sifat dan kelakuan itu adalah berdasarkan hadis yang dikemukakan oleh sahabat baginda itu sendiri. Kata Ibnu Abi Salamah, beliau pernah melihat kepada perbuatan manusia pada zaman selepas kewafatan Nabi SAW. Daripada segi pakaian, minuman, kenderaan serta makanan sangat berbeza daripada manusia yang hidup pada zaman Nabi. Kerana manusia pada zaman Nabi adalah semuanya hanya kerana Allah semata-mata, bukan seperti manusia yang hidup selepas zaman Nabi, iaitu mereka sentiasa berlebih-lebihan dalam segala hal. Seterusnya, dikatakan lagi, sifat kemuliaan dan kerendahan hati Nabi SAW tidak dapat sesiapa pun mengikutinya, sehinggakan tiada siapa pun yang sanggup memasangkan muka ataupun berduka cita dengan segala kelakuan yang Nabi lakukan. Kerana sifat kasih yang baginda tunjukkan kepada kaum kerabatnya, sehinggakan makan pun baginda makan dengan lambat dan tidak tamak ketika memakan makanan. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW perlulah mengikut kelakuan Nabi SAW. Seterusnya, kata Imam Al-Ghazali lagi, setiap hadis yang pernah menceritakan mengenai kelakuan Nabi SAW dan segala kelakuan orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, maka sesiapa yang merendahkan dirinya itu hendaklah mengikut dengan Nabi SAW, dan jikalau dia tidak mengikutnya seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi, maka ia adalah orang yang sangat jahil. Sesungguhnya, baginda mempunyai martabat yang sangat besar daripada segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Di dalam manuskrip ini juga pernah menceritakan mengenai ubat untuk menyembuhkan penyakit kubra, iaitu penyakit hati, daripada dalam buku Ihya Ulumuddin daripada tulisan Imam Al-Ghazali. Ubat yang pertama adalah dengan mengukuhkan lagi segala penyakit kubra dalam hati, dan ubat yang kedua adalah ubat yang digunakan untuk menolak penyakit hati ini. Walaupun adanya kedua-dua ubat ini, ubat yang terpenting adalah dengan sentiasa bertawaduk kepada Allah dan segala makhluk, seperti menunjukkan kelakuan yang merendahkan diri, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada umatnya yang terdahulu. Seterusnya, bersama dengan saya Wan Nur Azlinda binti Wan Syamsuddin, nombor metrik 1211553. Berdasarkan kajian kami terhadap manuskrip ini, terdapat beberapa perkataan Arab yang kami temui di dalam manuskrip ini. Antaranya ialah, pertama, perkataan jamil, iaitu membawa maksud cantik. Yang kedua, perkataan abid bermaksud hamba. Yang ketiga, fasal bermaksud bab ataupun tajuk, dan yang keempat, fuqara bermaksud fakir, dan terakhir murakkab, iaitu besar. Yang berikutnya, pada Repto 91 hingga Repto 95, penulis mengutarakan 7 penyebab yang dapat menyebabkan manusia itu takbur. Sebab yang pertama ialah keturunan, dan dapat menyebabkan takbur kerana menganggap dirinya lebih tinggi darjatnya berbanding dengan kelompok lain. Yang kedua ialah kecantikan dan ketampanan wajah, menjadikan seorang merendahkan orang lain dan bersifat sombong. Yang ketiga ialah kekuatan dan kekuasaan. Dengan kelebihan itu mereka dapat berbuat sewena-wenanya terhadap orang lain tanpa melihat statusnya. Yang keempat ialah ilmu pengetahuan. Mereka berasa dirinya orang yang paling pandai dibandingkan dengan orang lain. Dan yang terakhir ialah banyak pengikut, teman atau sahabat baik yang berkedudukan tinggi.
Di dalam bab yang ke-9, penulis membicarakan tentang sifat wujud. Sifat wujud merupakan satu sifat yang membanggakan diri mereka atau mengagungkan diri mereka terhadap segala amal ibadah yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Sifat ini membuatkan manusia tersebut merasa seolah mereka paling hebat dan kuat di dalam segala hal apapun. Sifat ini juga termasuk dalam sifat yang paling tercela dan merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh setiap umat Islam. Di dalam bab yang ke-10 pula, penulis membicarakan tentang sifat ghurur, iaitu seorang manusia yang merasa bangga terhadap diri sendiri sehingga memandang rendah terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam Al-Quran juga ada memberi amaran supaya setiap manusia tidak memiliki sifat ghurur, sama ada disebabkan limpahan kekayaan atau faktor pangkat atau kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Zain, memegang nombor matrik 12100029. Di dalam manuskrip ini terdapat beberapa capsule yang telah kami temui. Kami temui capsule ini pada muka surat di bahagian bawah manuskrip. Contohnya ialah capsule yang kami temui adalah pada muka surat 81V menutup, V82 dan apa, V83 maka iaitu V84 dan V85 laki Allah, V86 Fima, V87 dapat, V88 Fidah, V89 Faslun, V90 Nabiyu, V91 itu dan V92 oleh. Itu merupakan beberapa capsule yang telah kami ketemui pada manuskrip yang kami sedang kaji. Seterusnya, mari kita menganalisis manuskrip ini pada muka surat R96 sehingga V100. Pada R96 sehingga V100 menyatakan terdapat ramai di kalangan manusia yang beriman mati atau meninggal dalam masih ada pada dirinya dosa-dosa besar, tetapi tanpa menyedarinya. Imam Al-Ghazali juga berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dalam bab ghurur ini bahawa barang siapa yang tidak mengetahui akan ilmu yang mengetahui tentang keaiban dirinya, iaitu ilmu tasawuf yang batin, atau mengetahui akan keaiban dirinya tetapi tidak pula bersungguh-sungguh menghapuskan keaiban diri yang di dalam batin, maka ia adalah seorang yang terpedaya. Berbuat ibadat yang zahir seperti solat, puasa, zakat, sedekah, menunaikan haji, membaca Al-Quran, sedangkan diri sini tidak membersihkan hatinya daripada melakukan perkara-perkara maksiat yang batin seperti riak, ujub, sum'ah, takabur dan juga hasad dengki, maka dialah sebenarnya yang telah terberdaya, kerana ibadat yang zahir itu sahnya bergantung kepada pemulihan hati daripada sifat-sifat jahat yang ada di dalam dirinya sendiri. Di antara orang yang terberdaya di dalam ibadat ialah orang-orang yang mensisihkan ibadatnya yang difardukan ke atasnya, tetapi bersungguh-sungguh membanyakkan perkara sunat dan mengejar fadilat-fadilatnya sahaja. Kita sebagai orang beriman perlulah sentiasa berdoa kepada Allah SWT kerana insan ini sifatnya lemah dan sentiasa mengharapkan kepada Sang Penciptanya dalam setiap keadaan. Selain itu, hati atau jantung ini merupakan salah satu organ yang penting di dalam badan atau jasad manusia, kerana ia menentukan sama ada baik atau buruknya jasad akhlak seorang itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadal jasadul kulluhu, ala wa hiya al-qalbu." Artinya, ketahuilah bahawa pada jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penjelasan adalah setiap jasad anak Adam itu telah diciptakan seketul daging,
Dan apabila sekutu daging itu baik, nescaya akan baiklah keseluruhan anggota badannya. Dan apabila sekutu daging itu binasa, maka akan binasalah keseluruhan anggota badannya. Sekutu daging itu dimaksudkan adalah hati. Yakinlah apabila suci atau baik hati seorang itu, maka terhindahlah seorang itu daripada melakukan maksiat yang batin. Dan baiklah segala anggota ibadahnya, termasuklah amal ibadahnya yang zahir. Imam Ghazali juga pernah menyebut dalam kitabnya bahawa tiada satu amal daripada amal yang lain atau satu ibadah di dalam beberapa ibadah itu dapat membinasakan atau mensisihkan ibadah atau amal tersebut. Seperti orang yang sibuk mengerjakan solat fardunya pada setiap hari tetapi tidak memikirkan atau memahami segala bacaan atau isi solat tersebut, tujuannya yang ke mana ketika dia solat atau mengapakah dia solat fardu pada setiap harinya. Dan ada juga seorang yang terlalu sibuk baca Al-Quran tetapi tanpa mahu memikirkan dan memahami segala makna-maknanya, sehingga tidak memahami apa maksud atau penjelasan-penjelasan dari yang ia baca setiap hari. Seorang yang sibuk dengan puasa setiap harinya tetapi lidah selalu menceritakan aib orang lain, memfitnah, tidak pernah menjauhkan hatinya daripada riak dan penyakit-penyakit hati, maka puasanya selalu dibuka dengan makanan-makanan yang menjauhkan hatinya riak, iaitu makanan yang haram. Dan juga jika seorang itu yang menunaikan ibadah haji hanya kerana ingin digelar haji, tidak mengikhlaskan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, tidak meninggalkan segala kejahatan-kejahatannya, melaksanakan haji agar dipandang dan dianggap orang yang berharta atau orang yang kaya yang mampu pergi ke haji. Seseorang yang mempunyai sifat seperti inilah adalah orang yang telah mensia-siakan segala amal fardunya. Seorang yang sentiasa was-was dalam ibadahnya dan hanya melakukan ibadah atau amalannya tanpa menyedari tujuan atau sebab yang betul. Ini saya akan menekankan analisis pada halaman vektor 101 hingga vektor 105. Maulana Al-Abdurus Said memberi saranan kepada umat manusia untuk melazimkan diri dengan meneliti lebih mendalam mengamalkan berkaitan kitab Ihya Ulumuddin. Hal ini kerana banyak kebaikan yang akan diperolehi daripada kitab tersebut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga telah terhimpun syariat dan tariqah yang berkaitan hal-hal dunia dan akhirat yang dihimpunkan dari amalan sekalian Nabi dan sekalian para ulama. Kitab Ihya Ulumuddin mengandungi 40 buah jilid yang merangkumi 4 bahagian besar, iaitu bahagian ibadah, bahagian akhlak, bahagian kerosakan, dan bahagian metodologi. Secara asasnya, kitab Ihya Ulumuddin ini menerangkan doktrin dan amalan Islam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kemudian berkata lagi Maulana Said Abdullah Abdurus Said, iaitu dengan mentalai kitab Ihya ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kitab Imam Al-Ghazali dapat membaikkan hati seseorang secara nyata dan zahir, terutama kepada orang mukmin. Mengamalkan kitab tersebut amat penting sehingga sekiranya orang mati dibangkitkan, niscaya mereka akan menyeru manusia untuk mengamalkan isi ilmu yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Berikut merupakan antara kitab lain yang dikarang oleh Imam Ghazali yang terdapat pada vektor 101. Kitab Bidayatul Hidayah membawa maksud permulaan hidayah. Kitab ini disusun oleh beliau untuk golongan orang awam dan golongan permulaan bagi mereka yang baru mengenal Islam. Seterusnya kitab Manhaj Al-Abidin. Kitab Manhaj Al-Abidin salah satu karya yang sangat penting dan terkenal khasnya di Nusantara. Kitab ini disusun bagi kalangan orang awam dan golongan pertengahan. Seterusnya kitab Al-Arba'in fil Usuluddin. Kitab ini merupakan kitab kedua yang dihasilkan oleh beliau, yakni Imam Al-Ghazali, selepas kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini menghuraikan secara terperinci 40 prinsip agama agar masyarakat dapat memahami kunci-kunci kebahagiaan dalam lapangan ilmu dan amal. Berkata Maulana Said Abdullah Abdurus Said menyatakan bahawa terdapat banyak kelebihan kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali jika manusia mempelajarinya dengan lebih mendalam.
Antaranya ialah seseorang akan terdorong untuk berubah menjadi baik dan melakukan perkara kebaikan, yakni manusia yang dahulunya sentiasa berbuat kejahatan akan cenderung berbuat kebaikan. Sebagai contoh, dahulu mereka yang suka menipu dan suka melakukan kejahatan seperti mencuri dan sebagainya, sekarang mereka dengan tangan untuk membina masjid atau rumah wakaf untuk fukara. Segala hal ini mereka lakukan hanya untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah dan memohon keampunan dosa mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maulana Sayyid Abdullah Abdul Said berpesan, buatlah kebaikan dengan sukarela dan ikhlas kerana Allah, bukannya kerana disuruh. Belanjakanlah harta kepada orang fakir, membelanjakan untuk memperhias masjid agar berkemudahan untuk orang ramai menunaikan solat, dan bukannya membelanjakan untuk perkara kejahatan. Berkata Hasan Al-Basri yang menceritakan tatkala Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak membina masjid dalam negeri Madinah. Turunnya malaikat Jibril alaihissalam yang memberi nasihat kepada Rasulullah untuk membina masjid, tidak dengan angkuh memperhiasinya. Di sini dapat kita jadikan pengajaran untuk melakukan sesuatu perkara semata-mata niat kerana Allah dan bukannya dahkakan pujian atau ingin dihormati. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin, sesiapa yang menuntut ilmu, beribadah, berbuat perkara kebaikan dan beramal soleh, di samping diuji dengan sifat negatif dalam hati seperti dengki, ujub, riya, takabur dan sebagainya, maka tidak diterima amalannya itu jika niat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya amalan diterima jika dilaksanakan dengan hati yang ikhlas kerana Allah. Berolehlah dia akan ganjaran daripada kebaikan tersebut. Hanya mereka yang benar-benar niat kerana Allah akan terlepas daripada ujian tersebut, dan mereka yang mengikuti jalan ahli sufi dan bersungguh-sungguh mengamalkannya. Kitab Ilmu Tasawuf. Kitab Ilmu Tasawuf mengandungi segala ilmu syariat yang zahir dan batin yang dihimpun oleh ulama sufi. Ilmu tasawuf merangkumi hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahawa ilmu tasawuf memberi banyak kebaikan kepada manusia kerana dapat menjauhkan diri daripada maksiat yang zahir dan batin. Sebaliknya, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mencapai keredaannya. Sesiapa yang berusaha sedaya upaya dan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ilmu agama, maka ia telah menerima harta pusaka daripada Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bima 'alima wa rasma 'alima ma lahu ya'lamu." Yang membawa maksud, barang siapa mengamalkan barang yang diketahui daripada ilmu syariat dan ilmu tariqah itu, mestinya memberi pusaka akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang tidak dia ketahui olehmu. Seterusnya di sini, saya telah menyenaraikan kitab-kitab yang dipaparkan oleh penulis di manuskrip beliau pada halaman vektor 104 dan rektor 105. Sebanyak 29 buah kitab yang berkaitan dengan agama Islam yang telah dikarang oleh para ulama yang begitu hebat dan lebih arif tentang selok-belok agama. Kitab-kitab tersebut dihasilkan untuk umat Islam agar lebih mengenal Islam dengan lebih mendalam. Seterusnya, menjalani kehidupan berasaskan dengan syariat Islam. Hal ini begitu penting supaya diri kita lebih dekat kepada Allah dan jauh daripada larangan-larangan Allah. Oleh itu, kitab-kitab ini sesuai dijadikan rujukan oleh orang awam untuk mengenal agama dengan lebih mendalam. Pada halaman vektor 105, penulis telah memperkenalkan kepada kita sebuah kitab An-Nufahat Al-Uluhiyatu. Kitab ini begitu tinggi dan begitu dihormati oleh para ulama. Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Sayyidina Syekh As-Siddiq Al-Mudni, Talmidu Sayyidi Muhammad As-Sama'an, berkata bahawasanya ia membaca kitab An-Nufahat Al-Uluhiyatu kepada wali Allah
iaitu Sayyidi Ahmad Al-Muqarrabu sehingga selesai. Selepas itu, banyak ulama dari pelbagai negeri datang untuk berhimpun setelah diadakan malam khatamnya kitab tersebut oleh Sayyidi Ahmad Al-Mukri. Hal ini kerana beliau ingin mengatakan bahawa besarnya ilmu dan tingginya martabat kitab tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya di sini dapat kami simpulkan bahawa telah lama wujudnya segala sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mempunyai sifat riya, ujub, takabur dan qurur ini di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah menjaga ibadah kita dengan melakukan segala ibadah hanya kerana Allah dan bukan hanya untuk dilihat oleh manusia semata-mata. Hal ini kerana kita tidak akan mendapat apa-apa manfaat pun jika kita mempunyai sifat untuk menunjuk-nunjuk bahawa kita ini rajin beribadah. Bahkan akan menambahkan lagi dosa kita walaupun yang kita lakukan itu adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Terdapat juga beberapa kata daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iaitu sesiapa yang menuntut ilmu, beribadah dan beramal soleh dan diuji dengan sifat-sifat yang negatif seperti riya, ujub dan takabur, maka amalannya itu tidak akan diterima jika niat untuk melakukannya bukan kerana Allah. Sebaliknya, amalannya diterima jika ia dilaksanakan dengan hati yang ikhlas kerana Allah. Jadi, sebelum kita beribadah, kita kena perbetulkan niat kita terlebih dahulu, sama ada kita beribadah ini hanya untuk menunjuk-nunjuk ataupun ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih.